Assalamualaikum, salam sejahtera. Kumpulan saya, Puan Siti Hawa Muhammad Nawawi dan Dr. Farida binti Salam daripada Unit Pembangunan Latihan IPG Kampus Tuanku Bainon akan mempersembahkan tajuk Integrasi Seni Visual dan Pendidikan Muzik dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. Apakah pendidikan awal kanak-kanak? Pendidikan awal kanak-kanak bermaksud lingkungan umur prasekolah iaitu 3 hingga 6 tahun dan juga sekolah rendah tahun 1 sehingga tahun 3 yang meliputi umur 7 hingga 9 tahun. Menurut pakar pendidikan awal kanak-kanak, Puan Seayah Abu dalam bukunya, kanak-kanak perlu bermain kerana itu adalah fitrah mereka untuk perkembangan mereka sendiri. Terdapat beberapa teori yang menyokong pengintegrasian seni visual dan muzik dalam pendidikan. Antaranya adalah teori pembelajaran konstruktivisme. Teori ini mengemukakan cara pembelajaran scaffolding untuk membina ilmu mereka sendiri. Kanak-kanak membina ilmu mereka sendiri. Setiap pelajar secara individu dan sosial membina makna sesuatu pembelajaran. Teori ini juga adalah berasaskan pandangan bahawa proses pembelajaran adalah aktif dan dinamik. Ilmu dibina dan berkembang sedikit demi sedikit sepanjang hayat. Seseorang individu membina dan konstruk ilmu pengetahuan dengan usahanya sendiri, bukan menguasainya daripada orang lain sepanjang proses membina pengetahuan. Teori ini disokong oleh Howard Gardner melalui teori kecerdasan manusia, iaitu kepintaran dalam seni visual dan kepintaran dalam seni muzik. Dalam seni visual ada beberapa konten yang perlu diketahui oleh kanak-kanak. Pertama adalah unsur-unsur seni, iaitu garisan, jalinan, rupa, bentuk, ruang dan warna. Kemudian ada 7 prinsip rekaan, iaitu imbangan, harmoni, kontra, penegasan, pergerakan, kepelbagaian dan kesatuan. Dalam seni visual ada 4 aktiviti, iaitu menggambar ataupun menghasilkan gambar. 2, membuat corak. 3, membentuk dan membuat binaan. 4, kraft tradisional. Di bawah 4 bidang ini ada teknik-teknik tertentu, antaranya adalah teknik percikan, teknik collage, teknik mewarna, teknik montage. Sementara dalam muzik ada banyak konten yang tersendiri. Pertama adalah harmoni. Apa dia harmoni? Harmoni adalah cantuman not-not yang dibunyikan serentak. Kedua, rhythm ataupun irama. Gabungan pelbagai jenis not muzik yang berbeza akan menghasilkan irama. Melodi mengandungi pitch. Pelbagai pitch antaranya pitch rendah, sederhana dan pitch tinggi. Tone color adalah ciri-ciri unik sesuatu alat muzik itu. Sementara tekstur adalah pemilihan alat-alat muzik yang ingin digabungkan sekali. Itu antara konten dalam muzik. Sebenarnya banyak lagi, saya ringkaskan sahaja. Okey, seterusnya kepentingan seni visual dan seni muzik dalam kehidupan seseorang kanak-kanak itu. Pertama adalah memudahkan komunikasi. Apabila kanak-kanak terlibat dengan aktiviti berkumpulan, mereka terpaksa berkomunikasi, terpaksa bercakap, terlibat dengan dialog. Hasilnya, kanak-kanak yang paling pendiam pun terpaksa bercakap.
terpaksa saling berkomunikasi, saling mengemukakan pandangan, pro and con masing-masing, memberi dan menerima pandangan secara berdisiplin, secara bertolak ansur, itu adalah memudahkan komunikasi. Kedua, ekspresi. Apabila mereka kanak-kanak terlibat dalam aktiviti berkumpulan, dalam seni visual dan seni muzik, mereka akan saling memberi rangsangan dan berkongsi kegembiraan. Hal ini memudahkan ekspresi. Begitu juga dengan apresiasi. Dari segi apresiasi ini, kanak-kanak akan saling memberi rangsangan, menggalakkan kawan-kawan memberi pendapat, menggalakkan kawan-kawan, memuji kawan-kawan mereka, akhirnya berlaku apresiasi di situ. Yang keempat adalah meningkatkan kreativiti dan imajinasi. Aktiviti seni visual dan seni muzik mencetuskan eksperimen dan penerokaan. Selain mengembangkan idea dan penyelesaian unik yang bernilai. Dan satu lagi adalah melalui sokongan emosi. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak mudah tersentuh, mudah down, mudah jatuh semangat mereka dengan sesuatu peristiwa yang berlaku. Jadi, melalui muzik dan seni visual, diharapkan kanak-kanak mendapat sokongan emosi yang sepatutnya. Saya bagi satu contoh lagu yang memberi sokongan emosi kepada kanak-kanak. Contohnya lagu Seekor Labah-Labah, labu-labah yang sarangnya terganggu akibat hujan. Seekor labah-labah cuba panjat perigi, bila hujan turun labah cepat lari. Terbit matahari, air tak ada lagi, labah cuba panjat sekali lagi. Lirik lagu ini menunjukkan bahawa apabila berlaku sesuatu kejadian yang tidak dijangka, seperti hujan dan sebagainya, jangan mudah patah semangat. Teruskan hidup, teruskan berjaya, teruskan mencapai impian. Jadi itulah kita katakan sokongan emosi. Saya teruskan dengan contoh RPH supaya lebih jelas lagi bagaimana berlakunya integrasi seni visual dan seni muzik dalam pengajaran pembelajaran kanak-kanak di sekolah untuk prasekolah dan sekolah rendah. Contohnya untuk subjek sains tahun 1 yang berkaitan dengan tubuh manusia. Pada peringkat induksi set, kanak-kanak diminta menyanyi kalau rasa gembira. Kalau rasa gembira tepuk tangan, kalau rasa gembira hentak kaki, kalau rasa gembira cubit pipi dan sebagainya. Sambil itu ada aksi-aksi yang boleh dilakukan oleh kanak-kanak lah. Kanak-kanak akan rasa lebih gembira, akan rasa lebih bertenaga. Saya teruskan dengan step yang lain. Step yang ketiga, murid diminta melekatkan bahagian-bahagian tubuh manusia menggunakan teknik kolaj mengikut lirik lagu yang telah dinyanyikan dalam bahagian induksi set. Hal ini menunjukkan bahawa bukanlah seni muzik dan seni visual itu diselitkan sepanjang masa, tetapi dalam 1-2 aktiviti daripada pelbagai aktiviti yang dijalankan sepanjang rancangan pembelajaran, sepanjang aktiviti pembelajaran pada sesuatu masa itu. Jadi
tidaklah mengambil masa yang panjang, cuma sedikit masa supaya pelajar tidak bosan dan secara tidak langsung kanak-kanak dapat membina pengetahuan mereka sendiri dengan ilmu yang baru, dengan motivasi yang lebih tinggi. Jadi itulah sebabnya kumpulan kami memperkenalkan seni muzik dan seni visual, mencadangkan seni visual dan seni muzik diperkenalkan dalam peringkat pendidikan awal kanak-kanak. Peringkat kanak-kanak sepatutnya bermain, bukannya fokus kepada peperiksaan. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Semoga jumpa lagi pada masa akan datang.